بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang terus setia bersama pada hari ini, dijemput untuk share, untuk kongsikan bagi program ulang kaji kita pada minggu ini. Dan kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan Ustaz Star, apa khabar hari ini? Alhamdulillah Safas, kita menjengah 21 Ramadan. Betul Ustaz. Di akhir hujung-hujung dah. 10 hari yang terakhir ini Ustaz ya. Semoga ia kita diberikan keberkatan, ya, diberikan kekuatan bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah kita pada 10 hari yang terakhir ini untuk pecut Ustaz ya. Kita pecut untuk ibadah kita agar moga-moga Allah menerima amal kita pada Ramadan ini, diizinkan dengan rahmat Allah memburu mendapat Lailatul Qadar insya-Allah. Kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin memulakan sesi kita pada hari ini untuk mengulang kaji halaman 477 hingga ayat ataupun halaman 482, bermula dengan surah Fussilat yang telah pun kita lewati, yang telah pun kita lihat pada minggu ini. Kita nak baca pada ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga kita ingin membuat perbandingan sebenarnya berkaitan dengan surah ini, ya, bila Allah menyatakan tentang Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan di dalam surah yang ke-12 ayat yang kedua dinyatakan juga Quran diturunkan dalam bahasa Arab, cuma ada perbezaan. Kita baca dahulu ayat yang ketiga dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mulakan sesi ulang kaji hari ini, halaman yang ke-477, surah Fussilat. Kita nak baca sama-sama ayat yang ketiga. Sudah bersedia? Barangkali ada yang 10 akhir ni dia padat sikit jadual. Mungkin duk tengah kait apa, sarung bantal, sarung bantal pula, cushion setengah betulkan lansir ke apa ke, hari cuti. Sambil-sambil tu pasanglah TV Al-Hijrah ni, kita ikut sama-sama kan, kongsi sama-sama insya-Allah, share, kita dengar insya-Allah, kita ikut sama-sama insya-Allah. Ayat yang ketiga, jom kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Surah
Barakallahu azim. Itulah bacaan daripada ayat yang ketiga, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan di dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ayat yang ketiga ini ingin kita bandingkan dengan ayat yang kedua daripada surah Yusuf, surah yang ke-12, bila mana di hujung ayat bercakap tentang Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Ada perkataan la'allakum ta'qilun, agar kamu semua menggunakan akal, ya. Ada perbezaan di sini iaitu liqaumi ya'lamun. Terus kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki untuk sama-sama ya menjelaskan tentang perbezaan Ustaz, ya. Istilah Quranan Arabian di sana ada, sama di sini, tetapi yang bezanya antara ayat kedua surah Yusuf dan ayat 3 surah Fussilat ini, perkataan liqaumi ya'lamun ini sendiri, apa maksud dan apa penekanan berbanding dengan surah Yusuf? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia Ustaz Faiz, Ustaz Tar, kemudian sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan masih ada bakinya lagi, masih ada ruang dan peluang untuk kita teruskan ibadah kita, dan di antara ibadah yang afdal juga kita lakukan adalah tadabbur al-Quran. Kan, jadi bila kita berbincang tentang al-Quran ini, dan satu topik yang kita bangkitkan tadi adalah berkenaan dengan liqaumi ya'lamun, iaitu untuk kaum yang mana mereka berilmu, mengetahui. Dan pada surah Yusuf pada ayat kedua, la'allakum taqilun. Ramadan kan, teringat ke ayat Ramadan. Kan? Baik, jadi la'allakum taqilun. Dan kemudian sebenarnya Allah sebut juga dalam surah Zukhruf pada ayat yang ketiga, ayat yang selepas ini pada juzuk 25 pun sama juga, la'allakum taqilun. Allah turunkan Quran ni bahasa Arab, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berakal, berfikir. Baik, kalau kita tengok daripada sudut teknikalnya, daripada sudut bahasanya, bila sebut tentang la'allakum ni, bahasa Arab dia adalah huruf taraji. Taraji ni maksudnya kamu mesti boleh jadi orang berakal lah, kamu mesti jadi boleh orang berfikir lah, mesti, maksudnya mesti capai, mesti boleh. Dan kemudian Allah sebut pula pada ayat yang kita sedang bincangkan ini, iaitu liqaumi ya'lamun, menunjukkan bahawa sebenarnya yang la'allakum tattaqun tu lebih umum kepada semua orang. Kan, jadi maksudnya kalau kita baca, kalau kita tengok, hatta non muslim sekalipun, kalau dia tengok terjemahan Quran, dia boleh faham sebenarnya Quran tu bahasa Arab, Quran ni adalah istimewa dan sebagainya. Tetapi bila kita bangkitkan kepada perkataan liqaumi ya'lamun, maka dia hanya khusus untuk orang. Sebab tu kalau terjemahan itu, kalau kita tengok dekat sini, ialah bacaan untuk kaum yang hendak, untuk kaum yang ingin ataupun yang nak mengkaji apa yang ada dalam Quran. Maksudnya dia lebih spesifik daripada akal tadi tu. Biasa semua orang berakal, boleh tengok, boleh nilai, tapi bila sebut tentang ilmu tu, biasanya dia merujuk kepada orang yang betul-betul nak cari, betul-betul nak gali. Itu dia punya konsep asasnya. Dan sebab tu Imam Al-Bukhari dia sebut dalam Sahih Bukhari itu sendiri ada tajuk bab, iaitu al-qaulu qabla al-amal, ataupun al-qaulu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maksudnya ialah kita ilmu dulu sebelum amal dan juga cakap, kan. Dan kemudian sebab tu kata Saidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Kamu belajar, bila kamu dah jadi alim, dah tahu dengan ilmu, maka kamu kena amalkan. Dan sebenarnya di qaumi ya'lamu juga merujuk kepada ilmu yang dia dapat, dia amal. Lagi la'allakum taqilun tu sekadar fikir, sekadar tengok dan sebagainya. Dan ini yang kita tengok bahawa dia cantiknya Quran. Dan sebenarnya para ulama bincang juga antara akal dengan ilmu mana lagi penting. Kan, akal dengan ilmu. Maka sebab tu bila mereka berbincang tentang isu ni, disebut oleh Imam Ibn Rajab dan sebahagian para ulama menyatakan bahawa rupanya tengok kepada tujuan. Kalau ilmu tu dimaksudkan Quran ataupun sunnah Nabi, maka ilmu lebih penting daripada akal. Kalau akal itu membawa maksud untuk merenung pada Quran dan juga sunnah Nabi, maka akal itu lebih penting daripada ilmu, sebab tahu ilmu belum tentu amal. Itu konsep dia, wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki menjelaskan ya perbezaan yang ketara di antara la'allakum ataupun la'allakum taqilun, untuk memerhatikan ya, menggunakan kapasiti akal dan lebih umum, berbanding dengan liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang ingin mengetahui ya, ingin mencari ilmu, ingin mendalami, perlukan kepada Al-Quran yang disifatkan di sini Fussilat. Dia mempunyai penjelasan yang amat terperinci ya. Contohnya di dalam surah Fussilat ini pada halaman 478 itu ada pelbagai perkara yang disampaikan. Malah kalau kita tengok di hujung surah Fussilat ini juga tentang psikologi manusia ya, diberitahu satu demi satu. Dan bagi kaum yang
ataupun kumpulan yang ingin mencari ilmu mendalam, dia tahu bahawa ini diperlukan ketika mengkaji al-Quran. Baik, kita ingin bergerak kepada halaman 478 di mana kita ingin melihat kepada ayat yang ke-9 ya, ataupun ayat yang ke-12 lah, ayat yang ke-12, kerana kita nak bandingkan dengan ayat yang ke-9 bila Allah menggunakan perkataan yaumain, ya, 2 hari ataupun 2 masa. Kita baca dahulu ayat yang ke-12 pada halaman 478 untuk kita memahami tentang mungkin ada kaitan dengan Big Bang Theory ya, ataupun berkaitan dengan tentang threshold dan sebagainya. Kita baca dahulu ayat 12. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-9 ada yaumaini, ayat yang ke-12 pun ada kalimah yaumaini. Jadi kita nak baca sekarang ni yang terletak di halaman 478 atas sekali, ayat yang ke-12. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit itu dia wahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang, bimasabih wa hifdha, dan kami ciptakan untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Jadi Ustaz ya, kembali balik pada ayat yang ke-9, kita ada bertemu dengan istilah yaumain pada penciptaan bumi ya. Dan bila masuk kepada ayat yang ke-12 ini, yaumain juga 2 hari, berkaitan dengan langit pula ni ya. Boleh Ustaz ceritakan 2 hari ini 2 hari apa dan mengapa ada istilah yaumain ini berulang? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik, sebab kadang-kadang terkeliru hari kita, hari Allah di sisi Allah masa tu ataupun hari di hari akhirat. Jadi dia sebenarnya daripada sudut asasnya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi ni dalam tempoh 6 masa. 6 masa seperti mana Allah sebut dalam surah Hud, dan Allah menyatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, dan Allah menjadikan langit dan bumi itu pada tempoh 6 masa. Dan kalau kita tengok pada ayat ke-9 sebut 2, pada ayat maksudnya ayat ke-9 ini bercerita tentang bagaimana Allah menjadikan bumi kan. Kemudian juga pada ayat yang ke seterusnya, tapi sebenarnya kalau tengok pada ayat yang ke-9 itu juga kita akan pada ayat ke-10 arba'ati ayyam kan. Jadi maksudnya ada juga 4 hari dekat situ. Dan kemudian kita tengok pula pada ayat yang ke-12 tadi tu 2 hari. Dia tak boleh campur macam tu. Dua jadi 8 lah tu hari kan. Habis macam mana pula ayat yang kata 6 tu? Baik, di sini kalau kita perhatikan betul-betul, rupanya pada ayat surah Hud ayat ke-7 tu Allah menyatakan tentang langit dan bumi tu 6. Langit dan bumi tu 6. Maksudnya kalau tengok sini 2 mana boleh jadi 6, mesti jadi 4. Maka di sinilah satu keajaiban timbul. Sebab tu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebut dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, menceritakan tentang bagaimana sebenarnya Allah menjadikan yang tepatnya adalah 6 masa, tapi tambahan itu semua di sisi Allah. Maksudnya nak tambah 2 hari ke apa ke, tapi 6 masa itu adalah waktunya. Dan kemudian bila kita tengok kata Imam Az-Zahabi, sebenarnya para ulama berbincang, adakah maksud hari yang kita katakan itu macam hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis? Kata Imam Zahabi menukilkan beberapa pandangan di kalangan para ulama, betul bermula Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sebab tu simboliknya Jumaat tu hari cuti sebenarnya, dan hari raya. Dia panggil Eid kan. Setiap hari tu hari Eid, maksud dalam seminggu tu adalah hari Jumaat, kata Imam Az-Zahabi. Dan kemudian para ulama berbincang pula, kalau macam tu maksudnya adakah kata-kata Ahad itu ataupun kata hari yang biasa itu
adakah merujuk kepada hari kita yang sama ataupun bagaimana? Maka disebut oleh Imam Ibn Abbas, Saidina Abdullah Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dhahak dan sebagainya menyatakan rupanya berselisih pandangan di kalangan para ulama. Ada yang kata mustahil, takkanlah sama macam masa kita. Jadi kalau kata akhirat itu 1000 tahun, kalau kata masa di sisi Allah tu, sebab Allah tak masuk dalam sistem masa kita, sebab Allah cipta masa. Maka di situ sebenarnya terjemahanlah, kalau kita kata yang paling tepat di sini adalah masa lah. Masa. Jadi kita dapat tahu bahawa sebenarnya penciptaan langit dan bumi ini dia ada proses dan masa. Dan jangan tanya kenapa Allah buat 6 hari, kenapa tak 6 minit. Itu semua ilmu Allah, dan kita berfikir bukan untuk fikir kehebatan Allah itu kita nak bagi tambah lagi hebat, bukan. Cukup dengan kehebatan yang Allah telah tunjukkan itu, 6 hari ke 8 hari ke berapa hari yang Allah telah sebutkan. Ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah dalam menjadikan langit dan bumi yang tak pernah diciptakan oleh sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok tu, nampak tu bezanya dalam surah Al-Hud tadi 6 hari, dan perkataan langit dan bumi yang disebutkan itu maksudnya teratur penyusunan dan jangan serabut. Sebab kita kadang-kadang dalam kehidupan kita serabut, tak ada peraturan. Masuk Ramadan pun masih terfikir-fikir lagi. Kan? Maksudnya bila hujung Ramadan ni pun kita fikir. Maksudnya apa? Ramadan tiba ke tiba-tiba Ramadan. Itu antara satu benda yang kita kena fikir kan. Jadi macam itulah, nampak teratur penyusunan itu, teraturlah kehidupan kita insya-Allah. Ya, dan sebagaimana kita dalam surah Yasin pun Allah nyatakan kun fayakun Ustaz ya. Tetapi Allah nyatakan dalam surah Sajdah, dalam surah Fussilat ya, tentang yaumain ataupun sittati ayyam ini untuk keteraturan ya, panduan untuk kita ya. Dah tinggal 10 hari ini pun kena teratur juga. Jangan pula kita apa tadi Ustaz cakap, tiba-tiba ya Ramadan tiba ataupun tiba-tiba Ramadan ya, ataupun tiba-tiba raya ke ya. Perkara itu kita perlu rancang elok-elok, dengan pastinya fokus kita adalah kepada amal takwa kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, keteraturan dalam menjadikan, dalam menciptakan alam ini. Dan inilah yang kita dijelaskan Fussilat pada surah Fussilat, surah yang ke-41 ini. Kita berganjak kepada halaman 479 ya, pada surah Yasin. Sekali lagi kita lihat ataupun kita pernah baca bahawa kaki dan tangan akan bersaksi. Namun pada ayat 21 surah ini kita nak baca bersama Ustaz Tarmizi Ustaz ya, untuk kita melihat ada satu lagi, iaitu kulit. Kulit ini dekat bahagian mana kulit tersebut, itu nanti Ustaz Mustafa lah yang akan jelaskan. Kita baca ayat 21. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Mustafa. Ya, yang ada bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kulit Ustaz Faz di Ramadan ni macam-macam juga. Ada juga yang tak pernah jumpa. Kali ni ada kulit bakar lah, mana kulit lembu ke apalah, macam-macam menu lah. Macam-macam. Jadi mungkin kena rancang Ustaz macam Quran juga. Baru hari ni tersedak, alamak Quran belum baca lagi. Jadi tak tahu nak baca yang mana lalah tak baca. Kena rancang. Maknanya sekurang-kurangnya satu hari dapat satu muka dalam My Quran Time pun syukur, alhamdulillah. Kita baca, kita tadabbur, kita belajar insya-Allah. Mari kita lihat, kita baca ayat yang ke-21 muka surat 479. Kita gemakan sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahul ladzi كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-21. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Inilah ayat yang berkaitan dengan kulit Ustaz ya. Dalam surah Yasin itu kita bercakap tentang kaki, tangan ya, tapi di sini ada kulit ya, di samping pendengaran dan penglihatan.
mengapa di-highlightkan kulit bahagian manalah kalau kita tahu bahawa kulit ni di mana-mana. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Faz, Ustaz Tar, sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak ingat tak surah Yasin tu ayat berapa? Kan ayat 65 Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kami kunci, maksud orang yang kufur, orang yang kafir, kami kunci mulut mereka pada hari itu, sebab mulut ni dia dekat dunia pun dia nak bela tubuh badan dia, dekat akhirat pun sama, sampai ke sudah nak bela tubuh badan dia kan. Maka Allah kata kami kunci, dan kemudian pada waktu kami biarkan tangannya berkata-kata dan juga kakinya menjadi saksi terhadap apa perbuatan sewaktu mana mereka dekat dunia ataupun yang mereka lakukan. Dan tambahan pada ayat ni disebut kulit. Okey, kata Al-Imam Abu Bakar Al-A'sam, rupanya yang menjadi saksi yang berkata-kata yang boleh bercakap dekat akhirat ni ada 10. Oh, 10. Apa dia? Iaitulah sebenarnya kita dah sedia maklum dah. 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, dan kemudian 2 telinga, dan apa? Lidah, dan juga kita punya kulit. 10 semua. Jadi beliau istinbat ataupun mengeluarkan hukum daripada Quran dan Sunnah, maka beliau buat kesimpulan, Imam Abu Bakar Asam ini menyatakan bahawa 10 rupanya yang ni yang akan bagi tahulah apa yang kita buat dan sebagainya pada hari akhirat nanti. Dan bila kita sebut tentang perkara ini, disebut tentang kulit tadi, maka sebenarnya ialah kalau lidah tu jelaslah, lidah akan cakap, telinga akan cakap kan, tapi kulit ni bahagian mana? Seperti mana Ustaz Fazrul timbulkan tadi. Baik, maka para ulama berbincang, antara disebut oleh Imam As-Sudi, dinukilkan oleh Imam Al-Tabari dan ulama-ulama yang lain, rupanya yang akan bercakap ni adalah furuj, kemaluan, kulit kemaluan. Kerana biasanya yang lain-lain ni dia bukanlah kata kurang dosa, tapi yang banyak pergi kepada dosa tu adalah kemaluan. Dan ini tepat juga berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, man yadman li baina lihyain au baina rijlain adman lahu jannah, atau kama qala Nabi SAW. Sesiapa yang mana menjaga untuk aku di antara 2 bibir, au syafatain, 2 bibir, lidah lah, dan 2 kaki, maksudnya kemaluan lah, maka aku akan menjamin baginya syurga. Kan, jadi di situ menunjukkan bahawa mungkin tepat jugalah apa yang disebut oleh Imam As-Sudi. Tetapi ada sebahagian para ulama, antara Imam Maqatil, juga ulama tafsir yang hebat, menyatakan bahawa maksudnya mana-mana kulit yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadikan saksi. Contoh, kita pergi kat bazar Ramadan saja, tak ada apa, lalu perempuan ke apa, sajalah geser sikit lah, ni bercakap nanti, gitulah kan. Maksudnya apa saja yang melibatkan kulit kita yang pergi ke arah maksiat ataupun dosa, maka yang itulah akan berkata-kata dan akan memberikan jawapan yang takkan ada ABC, misi jawapan tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah jawapan yang menjelaskan tentang perkara ini, membawa kepada peringatan kepada kita Ustaz ya, kena jaga semualah bahagian kulit kita ini, termasuk antara, kalau tadi antara 2 syafatain tadi dan juga antara 2 kaki ya, kemaluan. Perkara itu perlu kita beri perhatian, jaga elok-elok, dan kita akan berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat bagaimana nak jaga diri kita daripada godaan daripada luar, daripada syaitan. Kita kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Kita dah berada di 10 yang akhir Ramadan, 10 yang sangat penting dalam fasa Ramadan ini. Maka moga-moga kita terus terjaga daripada terlena untuk kita mengisi plan kita, panduan kita ataupun jadual kita, apa yang kita nak isi 10 yang akhir ini. Baca Qurannya, tarawihnya, solat fardunya, malam ni solat kat mana kan, solat berjamaah macam mana, kita boleh plan ini. Sebab yang 10 ni biasanya yang agak mencabar, betul ya Ustaz ya, Ustaz Faz, baju raya, langsir raya, safar raya. Ya betul.
Jadi Ya. kadang-kadang takut terlepas jalan raya pun. Jadi dia mengganggu kalau katakan tak disusun ya, tapi Betul, kalau Ustaz. disusun elok-elok dia adalah sumber pahala kepada kita semua 10 hari yang terakhir ini. Moga-moga bergandalah ya dan bertemu dengan malam al-qadar itu Ya. sehingga Allah ganjarkan dengan lebih daripada 1000 bulan amalan kebaikan kita. Baik, kita nak pergi Ustaz ya pada halaman 480 di mana kita nak melihat antara cabaran dalam hidup kita ini adalah musuh kita asy-syaitan yang dinyatakan pada ayat 36. Sudah tentunya di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, mungkin bercakap tentang syaitan dirantai itu Ustaz ya. Nanti Ustaz komen sikitlah ya, tapi kita baca dahulu ayat 36 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita menjengah ke halaman 480 ayat 36. Kita nak baca sama-sama insya-Allah. Bersedia? Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Istilah yang ada dalam ayat 36 ini perkataan nazghun Ustaz ya, satu istilah yang jarang-jarang kita jumpa di dalam Al-Quran berkaitan dengan gangguan. Apa maksud gangguan dalam ayat ini sebenarnya? Adakah histeria yang meraung-raung tu ataupun gangguan dalam bentuk kita tak nak baca Quran ataupun was-was daripada syaitan? Dan lebih daripada itu Ramadan ni katanya syaitan dirantai Ustaz ya. Rantai macam mana tu pasal ada juga orang yang buat perangai pada bulan Ramadan ni. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fas, Ustaz Tar dan sudah menonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini adalah salah satu musuh yang memang daripada surah Araf lagi Allah dah sebut dah, berjanji sampai bila pun dia akan hancurkan kita, apa keadaan pun, depan belakang kiri kanan semua, dan tidak daripada atas, kerana rahmat Allah turun daripada atas yang manusia boleh ambil, boleh berharap, boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ni menceritakan tentang, kalau tengok pada ayat yang ke-35 sebelum tu, rupanya orang yang dipanggil sebagai zarun ataupun dipanggil zaron, dia adalah istilahnya orang yang dah buat baik sebenarnya. Buat baik tu dia nak sabar, kemudian dia nak dapat anugerah yang Allah telah janjikan, keuntungan yang sangat besar pada ayat 35. Maka antara benda yang difokuskan oleh sebahagian para ulama tafsir bila orang nak ajak manusia buat benda-benda yang baik. Contohnya kita kata nak ajak sembahyang tarawih, nak ajak keluarga buat sekian-sekian dan sebagainya, maka dia akan ada tentangan, kena maki, kena keji, kena perli, macam-macam lah kan. Engkau Ramadan je, tengok lepas Ramadan nanti macam mana, mesti repek balik, contoh kan. Itu kan. Jadi maksudnya dia akan ada benda yang dah steady, dah okey, masuk orang nak buat baik, tiba-tiba dia ada daripada luar yang akan berkacau kepada kita, dan supaya kita tu akhirnya maka syaitan akan masuk ikut itu. Syaitan akan masuk ikut itu, kata orang dah maki kau, takkan kau diam je. Contoh kat Facebook kan, orang dah beli kau, takkan kau diam je. Lepas tu tengok pula tentang isu orang buat baik. Buat baik maksudnya tambahan ganjaran pahala dan sebagainya yang Nabi SAW janjikan. Contoh solat tarawih kan, dalam riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis sahih. Siapa yang selesai bersama imam tarawih, kemudian dia dapat pahala qiyamul lail satu malam. Orang yang gain 20, tengok apalah bangun awal gain 8. Kan dah ada parking 8 dengan 20 kan. Jadi kat situ dia buat baik 20 tu. Tapi dia dah kacau pula daripada sudut yang itu. Jadi kita kata sebab tu rupanya nak buat baik, memang syaitan tu kita kata tak ada daripada sudut kalau bulan Ramadan lah disebut sudifat ataupun susilat itu dibelenggu. Tapi para ulama bincang lagi, Al-Qurtubi, Imam Al-Qadhi Iyad dan sebagainya menyatakan belenggu itu maksudnya dikurangkan kapasiti hasutan dia. Ada juga yang kata macam tu. Ada yang kata maksudnya yang besar-besar tu dibelenggu, yang kecil-kecil ada lagi kan. Ada pula yang kata memang betul-betul tak ada kacau,
mungkin jugalah pendapat-pendapat itu. Dan sebenarnya memang bulan Ramadan ni kalau setengah orang dia nak maki ke dia nak marah dia, aku puasa ni kan, pergi bazar Ramadan tengok macam cantik je ni, oh astagfirullah kan, Ramadan kan. Jadi sebenarnya boleh kita katakan Allah minta kita fasta'id kat situ, minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara. Sebab tu rupanya dalam surah Az-Zariyat Allah sebut pada ayat 18, hujung surah Ali Imran pada ayat 17 Allah cerita tentang orang istighfar waktu sahur. Dan rupanya istighfar waktu sahur ni sebab tu Allah menyatakan wa bi asharihum yastaghfirun, dan ayat surah Ali Imran Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Mengapa? Kerana sebenarnya buat baik pun kena istighfar. Buat baik pun kena minta pertolongan daripada Allah, kena mohon keampunan pada Allah. Disebabkan apa? Kerana kita bimbang, takut kelompangan, kekurangan, tak ikhlas, itu sombong, takabur, ada macam-macam gangguan dan sebagainya. Maka itu antara perkara yang sangat penting. Jadi banyak istighfar pada Allah walaupun kita buat baik, walaupun kita lakukan kita kata amalan-amalan, kerana kita bimbang takut nanti Allah sebut dalam surah Al-Furqan faja'annahu haba'an manthura. Jadi amalan-amalan yang banyak tu seperti mana debu-debu berterbangan disebabkan kita sendiri tak betul susun, dan syaitan datang pula untuk menghasut dengan pelbagai perkara. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah penerangan berkaitan dengan nazrun, itu gangguan yang akan mengganggu usaha nak buat baik. Maksudnya tiba-tiba ada orang nak kacau lah, tiba-tiba orang nak cucuk sana sini, dan sudah pastinya dalam diri kita pun merasakan bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita jaga sebenar-benarnya. Dan bila bercakap tentang fasta'iz billah ini, maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya kita berlindung, ya Allah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Baik, ini adalah daripada halaman 480. Kita bergerak kepada halaman 481 untuk kita sama-sama melihat kepada ayat 39 di atas sekali itu bercakap tentang istilahnya khasyiah. Bila dalam surah Al-Mu'minun kita sudah berjumpa tentang istilah khusyuk di dalam solat. Dalam surah Al-Baqarah pun juga kita berjumpa dengan perkataan khasyiin. Tetapi apakah maksud khasyiah di sini? Dan selepas itu pada ayat yang ke-40 dinyatakan tentang orang yang ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dahulu ayat 39 untuk kita sama-sama beri perhatian apa kaitan tandus dan juga ingkar dalam surah Fussilat. Ayat 39 bersama Fadil Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Mustafa, tuan-tuan pemirsa sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Taala. Saya terkesan dan tertarik dengan kupasan Ustaz tadi. Betul Ustaz, kalau saya sendiri pengalaman Safa, jadi imam tarawih. Allah susah Ustaz. Dan kita tengah baca kan, amin. Oh ramai amin ni. Tarik sikit ya. Oh dah lari dah. Pergi-pergi tak, kalau mic tak okey kan. Ini nak panggil sangat ni mic tak. Habis semua. Maknanya susah Ustaz Kita nak kena memang kena mujahadah betul, kena minta Allah jagalah. Minta moga-moga Allah Subhanahu Taala jaga kita. Allah jaga ibadah kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kata lengah saja. Lengah saja. Tak ada apa. Tak dapat manfaat ganjaran dari Allah. Moga-moga ya Allah SWT jaga kita semua insya-Allah taala. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-39 atas sekali di halaman 481. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma' fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Subhanallahul azim. Dan sebahagian daripada tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu tandus kering, dan tetapi apabila kamu turun
kami turunkan hujan di atasnya nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi dan pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha berkuasa. Allah bercakap tentang Ustaz ya, tentang bumi yang khasyiah yang tandus, dan kemudian dia beberapa proses yang berlaku. Dan selepas daripada ayat ini diceritakan tentang mereka yang diistilahkan sebagai yulhidun, ya, iaitu menyimpang. Kalau Ustaz boleh jelaskan apakah tanasub ayat ini dan apa maksud khasyiah yang dikaitkan dengan solat kita, khusyuk tu, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tir, Ustaz Tar. Ya. Boleh duduk. Boleh duduk. Ramadan Ustaz. Tukar baris ya? Tukar baris ya. Okey, sudah penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berbincang tentang khasyiah. Khusyuk dalam solat, khusyuk ketika berzikir, khusyuk ketika baca Quran dan sebagainya. Cuma perkataan ini sangat tepat. Allah guna perkataan ini adalah khasyiah, kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai nakirah kat situ, iaitu tak ada alif lam, menunjukkan sebenarnya khasyiah ni khusyuk. Dan apa sebenarnya ciri-ciri orang bila solat dia khusyuk? Dia tak serabut tangan, dia fokus makna dan sebagainya, dia diam macam tu. Maksudnya dia tunduk dan patuh, dan dia, kita boleh katakan sebagai fokus lah. Tapi sebenarnya bumi, kalau contohnya kita kata dia itu adalah satu yang gersang, yang tidak ada air turun dan sebagainya, dia akan statik dekat situ. Sebab tu tumbuhan daripada sudut sainsnya, bila air itu ada, dia akan bergerak mula. Kalau kita tengok betul lah dari perspektif sebenarnya, dia akan mula bergerak, daunnya keluar, kemudian dia akan muncul dan sebagainya. Jadi dia tak khusyuk kat situ. Tu maksudnya tak khusyuk, maksudnya dia tak statik ataupun dia tak berhenti kat situ saja sebab turunnya air. Dan bila kita sebutkan, kaitkan dengan ayat yang ke-40, bagaimana keadaan orang yulhidun, asalnya dia perkataan lahad. Tuan-tuan tahu tak liang lahat? Liang lahat tu dia bila kebumikan mayat ni ada dua jenis. Satu lahat, lahat tu lubang kot tepi tu. Ada satu ni dia panggil syak. Syak tu dekat tengah. Biasanya tengok keadaan tanah lah. Kalau tanah tu boleh okey, tepi lah. Tapi kalau tanah pasir, biasanya kat bawah lah dia buat. Apa kaitannya? Baik, sebenarnya kalau kita tengok kenapa dia kat tepi tu, masa kenapa ke tepi? Sebab dia tak berada tengah, kerana dia adalah sebenarnya menyimpang ataupun berada di tepi. Maka sebab tu Allah sebut ada kaitan dengan perkataan yulhidun ni, orang yang menyimpang daripada sebenarnya memahami ayat-ayat Quran. Dia boleh jadi dua keadaan. Pertama sekali, memang dia langsung tak nak faham, lepas tu dia menyimpang. Yang kedua, dia faham tapi faham sendiri. Oh, ni saya faham sendiri ni, tapi kalau ikut saya ni beginilah. Oh, ikut saya. Bukan ikut ulama tafsir, bukan ikut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ikut saya. Jadi di situlah kaitannya, ialah bila mana satu bumi itu tak disuburi, dia akan kering, dan kemudian manusia takkan ada petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana Allah turunkan hujan, walaupun dia mungkin ada sikit perasaan nak menyimpang ataupun sekian, tapi Allah turunkan Quran sebagai panduan, dia akan jadi semula bersinar, dia akan jadi tumbuh balik, dia akan jadi cantik balik. Dan itulah perkaitan yang sangat besar, dan rupanya juga dia berkait sampai ke hari akhirat. Sebab bila sebut tentang kering, dia tak ada kaitan melainkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana neraka itu adalah panas, dan sebenarnya ramai juga orang silap faham, menyatakan neraka ni azabnya panas je. Sebenarnya tak, neraka ni azabnya juga adalah teramat sejuk. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, istakan naru ila rabbiha, iaitulah neraka mengadu pada Tuhannya. Akala ba'di ba'dha, kami telah memakan antara satu sama lain. Kemudian Allah izinkan kepada neraka untuk menutup ataupun mengeluarkan wap, yang mana wap itu satu pada musim panas dan satu wap lagi pada musim sejuk. Jadi yang teramat sejuk, teramat panas tu rupanya daripada wap api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata sejuknya, keringnya itu biarlah sejuknya, ada tumbuhannya, hidupnya, biarlah seperti mana petunjuk hidayah pada Quran dan Sunnah. Jangan menjadi orang yang yulhidun, menyimpang dan kering hatinya dan menolak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah panduan untuk kita sama-sama, Ustaz ya. Pastikan bahawa jangan jadikan hati kita ini tandus, ya, tandus daripada anugerah. Kalau tanah itu ada air, ya, kalau kita ni ada wahyu untuk memastikan bangkitlah, ya, bukannya kering daripada wahyu sehingga kan menjadi orang yang selalu menyimpang, ya. Kalau dikubur tu maksudnya dia ke tepi tu tak apalah, dah mati kan. Tapi kita ni masih hidup, jangan letak ke tepi, ya. Jangan menyimpang daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kita ambil daripada halaman 481. Moga-moga ini akan menyebabkan kita makin lagi committed bersama Al-Quran, Ustaz ya. Pasal
tandus macam mana pun, kalau orang rasa dia ni memang hati kering ke, hati tak adalah perasaan tetapi rupa-rupanya dengan al-Quran ini ia telah mengubah banyak hati-hati pada 1400 tahun yang lepas, dan ia adalah Quran yang sama untuk mengubah hati kita agar terus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini ustaz, mungkin dalam 1-2 minit ini kalau ustaz boleh simpulkan surah Fussilat bila bercerita tadi tentang kulit, bercakap tentang masa, bercakap tentang khasyiah tadi ya, tanah dan sebagainya, apa kaitan dengan Fussilat sebenarnya? Surah ini dia nak membawa ke arah mana? Silakan. Baik, secara umum bila sebut tentang tafsil, sebab tu kita ni ada satu dipanggil ijmal, tapi dalam Quran tak ada surah ijmal. Tapi ada fussilat. Maksudnya ijmal tu umum je macam tu kan. Yang ni Allah cerita tentang fussilat, maksudnya menjelaskan semua perkara, sama ada dia itu berbentuk kita tak nampak ataupun berbentuk yang kita boleh nampak sendiri dengan mata kepala kita. Macam contoh kulit tadi kita tak nampak, itu isu akhirat. Dan sebab tu para ulama antara Imam Muqatil bincang, kita tak tahu macam mana kulit ditanya apa semua, tak tahu dia akan jawab apa, tak tahu. Jadi benda ni maksudnya surah Fussilat menjelaskan apa hakikat ghaibiyah, perkara-perkara gaib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjelaskan perkara yang kita boleh dapat depan mata kita. Macam contohnya bumi yang kering kontang boleh nampak tu, jelas nampak tu. Maka kita kata itulah pendetailan yang mana semua sekali tu Allah nak menjelaskan, dan sudah tentu penjelasan itu mesti disambut oleh manusia, iaitu penjelasan daripada Quran dan Sunnah, dan manusia nak balik semula kepada akhirat. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Musaffar. Pendetailan, pembutirannya itu adalah untuk mengaitkan sesuatu yang ada ini membawa kepada hidayah Ustaz ya. Maksudnya tadi bercakap tentang tanah contohnya, tanah lah kan, tapi kalau bila dipahami secara ijmal, kita belajar tanah, kompos lah apa sebagainya, rupa-rupanya bila ditafsir telah dijelaskan ia menjadi sesuatu yang lebih bermakna, sehingga kan kita akan lebih lagi menghargai tanah, menghargai lagi kulit dan pelbagai lagi perkara yang ada di sekeliling kita, tetapi rupa-rupanya ia akan membawa nilai tambah hidayah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memberikan penjelasan hidayah kepada kita, Allah pimpin kita untuk keluarga kita di sini sampailah kita diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga Firdaus Al-A'la di suatu hari nanti insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini, kita jemput pada Ustaz Musaffar membaca doa, memimpin doa di 10 hari terakhir Ramadan ini. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita ya pada 10 hari yang terakhir Ramadan ini Ustaz ya. Moga-moga sampai pada malam Al-Qadar ya, dan nak sampainya itu sebenarnya kita tak tahu mana malamnya. Betul. Kita pulun habis-habislah Ustaz ya. Jangan satu hari adalah hari Lailatul Qadar, satu lagi adalah Lailatul Qamdar kan. Jangan buat pilih begitu. Kita pilih semuanya itu, insya-Allah moga-moga Allah mudahkan Ustaz Tar ya. Dan kita juga Ustaz Mustafa, kita nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran, semua penonton TV Al-Hijrah untuk sama-sama kita ikuti khatam Al-Quran perdana insya-Allah pada 29 April nanti, hari Jumaat bersamaan dengan 27 Ramadan. Jadi sama-sama kita nantikan, tak lama dah, sikit lagi, bahari lagi insya-Allah ya. Jadi itu sebagai satu pengumuman ya. Jangan lupa masukkan dalam kalender agar siangnya tetap juga bersama Al-Quran, malamnya terus bersama dengan Al-Quran yang kita ingin gerakkan. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran Ustaz ya. Tuan-tuan boleh menyumbang pada 10 hari yang terakhir ini. Harapnya kalaulah waktu tuan-tuan menyumbang ini berlakunya Lailatul Qadar, maka ia berganda lebih daripada 1000 bulan tahun ya. Jadi 1000 bulan. Jadi kita kembali semula pada My Quran Time halaman baru pada hari esok insya-Allah. Kita sama-sama My Quran Time baca faham amal insya-Allah.